Ni ada fikir eh? Oh, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Namanya terima kasih kepada semua rakan media yang datang pada tengah hari ini. Sidang media pada tengah hari ini berhubung dengan kejayaan Jabatan Setan Jenayah Narkotik Johor, tuan-tuan, dalam mementeras sedikit dadah. Untuk makluman, pada 18 Julai, jam lebih kurang 2.40 petang, Jabatan Setan Jenayah Narkotik APK Johor telah melancarkan operasi khas dan telah berjaya menumpaskan sedikit pengedaran dadah melibatkan 6 serbuan di sekitar Johor Bahru. Dalam serbuan yang pertama ini, seorang lelaki Cina usia 41 tahun telah ditangkap bersama dengan sejumlah dadah, tuan-tuan. Dan hasil saringan urin mendapati suspek positif dadah jenis ketamin, dan subjek ini juga mempunyai rekod lampau berhubungan jenayah dan juga dadah. Susulan daripada itu, Jabatan Setan Narkotik Johor telah membuat satu lagi serbuan dan berjaya menahan 2 lelaki Cina tempatan dan seorang perempuan Cina tempatan berusia di antara 34 hingga 61 tahun bersama dengan sejumlah rampasan dadah. Dan susulan daripada serbuan yang kedua, kita telah melancarkan satu lagi serbuan ketiga dan telah berjaya menangkap satu lelaki Cina tempatan berusia 26 tahun. Dan hasil semakan saringan urin, tuan-tuan, suspek yang dalam ditangkap yang dalam operasi ketiga ni positif dadah jenis ketamin, dan ada juga punya rekod lampau kesalahan dadah. Daripada surat siasat yang dijalankan, kita dapat mengesahkan bahawa sindiket telah beroperasi hampir setahun, dan dadah ini adalah untuk kegunaan pasaran tempatan, melibatkan penggunaan di pusat-pusat hiburan dan juga parti persendirian ataupun private party. Rampasan yang terlibat, tuan-tuan, rampasan dadah 32 kilogram serbuk ekstasi bernilai 1.9 juta RM, 481 gram ataupun 1,582 biji pil ekstasi bernilai RM28,000 lebih kurang, 300 gram ataupun 1,330 biji pil Iramin 5 bernilai RM19,000, 375 gram ketamin bernilai RM37,000 dan 114 gram syabu bernilai RM11,400. Jumlah keseluruhan rampasan dadah adalah RM2 juta. Dadah yang dirampas ini boleh digunakan oleh seramai 113,324 penagih. Kita juga turut merampas 2 buah motorkar, wang tunai, cincin, dan kita juga membuat sitaan 9 akaun bank yang nilai keseluruhannya adalah RM200,000. Jumlah sitaan adalah RM293,000 dan jumlah keseluruhan rampasan dadah dan sitaan adalah RM2.3 juta. Kesemua suspek telah diriman selama 7 hari bermula dari 24 Mac hingga 24 Julai sehingga 30 Julai. Dan dalam satu lagi operasi berasingan, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor, iaitu bermula pada 6 Julai sehingga 22 Julai telah melancarkan operasi khas yang mana kita telah memfokuskan untuk mengesan dan menangkap seramai 30 suspek di bawah LLPK ataupun langkah-langkah pencegahan khas. Operasi ini serentak dilancarkan di seluruh Johor, dan mereka ni dikendaki di bawah Seksyen 3.1 Harta Dadah Berbahaya. Daripada 30 suspek, kita telah berjaya menangkap 20 suspek. Dan tindakan ini adalah susulan siasatan yang menjurus ke arah aktiviti pengedaran dadah
oleh subjek-subjek yang telah dikenal pasti. Mereka ni akan ditahan riman selama 60 hari di bawah LPK, dan jika disabit kesalahan, mereka sama ada boleh dikenakan perintah sekatan, perintah tahanan di mana pusat pemilihan akhlak selama 2 tahun, di bawah Seksyen 61 bracket 1, ataupun dibuang daerah dan di bawah seksyen yang sama, Seksyen 6 bracket 3 dan selama 2 tahun. Polis Johor, tuan-tuan, kita akan terus melancarkan operasi dalam memuntras aktiviti-aktiviti pengedaran dadah dan penyalahgunaan dadah. Untuk makluman rakan media juga, di bawah LLPK ni, untuk tahun lepas kita dah tangkap bawah LPK 1,415. Untuk tahun ini je, sehingga ke hari ini, daripada 1 Januari hingga 22 Julai ni, kita dah tangkap 670 di bawah LPK, tuan. Fokus LPK, tuan, adalah kepada pengedar dadah ataupun tokan, yang mana mereka ni terlibat dalam mengedar dadah dalam julat RM20,000 hingga RM150,000, tuan. Di samping di bawah LPK ni, kita juga memfokuskan kepada tangkapan di bawah 39C, yang mana-mana suspek, tuan-tuan, yang pernah ditangkap bawah 15.1, iaitu mengambil dadah, tuan. Kalau ada 2 rekod, kalau masuk yang ketiga tu kita akan tangkap bawah 39C, tuan. Ini, tuan-tuan, kalau ditangkap bawah 39C, mereka sama ada dikenakan perintah hukuman, tuan-tuan, 5 ke 7 tahun ataupun 1 ke 3 sebatan, tuan-tuan. Ini adalah satu lagi pendekatan yang diambil oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor, tuan. Untuk makluman, untuk tahun lepas kita dah tangkap 738 di bawah 39C, dan untuk tahun ini setakat hari ini 542 yang kita dah tangkap. So, dengan kaedah ini kita dapat mengeluarkan penagih-penagih dadah tegar ni daripada sistem kita dan dikenakan perintah penjara, dan hukuman penjara. Itu ya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada apa-apa persoalan, ada soalan? Tak ada. Kumpulan ni tak ada nama. Dia tak bernama. Dia ada 2 operasi berbeza, tuan. Satu lagi yang kita tangkap berkenaan dengan yang sedikit, tuan. Dan satu lagi bawah LPK. Saya nak tekankan bahawa LPK ni, untuk makluman tuan-tuan, saya katakan tadi lah, kita dah kena pasti 30 suspek. Tapi kita dah tangkap 20. Ini semua adalah pengedar dadah besar, tuan. Tokan. Yang mana dia orang terlibat dalam mengedarkan dadah dalam range 20,000 ke 150,000, tuan. Ini tokan-tokan. Itu yang saya katakan tadi, ya. Kalau kita lihat bawah Seksyen 39C ni, biasanya penagih-penagih dadah tegar ni yang banyak kali ditangkap, diletakkan di bawah pusat pemulihan, dia orang keluar balik, terlibat balik. Dia orang ni yang banyak terlibat dalam kes-kes jenayah ragut, pecah rumah, samun sebagainya, tuan-tuan. So, kalau kita dapat gunakan Seksyen 39C ni, kita akan keluarkan dia orang pada sistem. Mana dia orang ni akan dikenakan hukuman 5 ke 7 tahun penjara ataupun 3 ke 5 sebatan, tuan. Ini yang saya rasa pendekatan yang paling berkesan dalam kita menangani isu penagihan dadah. Kalau kita tak tangkap bawah 39C, dia orang ni akan berada dalam masyarakat. Dia orang ni akan terus terlibat sama dalam aktiviti dadah ataupun jenayah, tuan-tuan. Itu kita keluarkan dia orang dari sistem masyarakat kita. Tentang perkembangan catatan utama makan durian di mana Afrika, Dewan Rakyat. Kes makan durian. Yang pertama, yang kes yang makan durian ni, kita telah pun menghantar kertas siasatan kita kepada pejabat peguam negara, tuan-tuan, pada 14 hari bulan 7, tuan. So, kita tunggu arahan lanjut daripada pejabat peguam negara, tuan. Ada juga saya dapat komen-komen lah. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook sebagainya ataupun social media yang membertikaikan tindakan polis lah.
Katanya polis ni ada dua double standard lah. Kalau orang awam terus diberi kompang. Kalau melibatkan VIP, kita buka kertas siasatan. Saya nak bagi penerangan sikit, mungkin kita salah faham tuan. Bagi kes-kes yang kita keluarkan saman ni, ialah kes-kes yang direct terus. Kita pergi buat pemantauan, kita dapati ada pelanggaran dan kita boleh keluarkan saman then terus kepada pesalah tersebut lah. Tapi dalam kes-kes tertentu tuan-tuan, bukan melibatkan VIP saja, tapi yang diviralkan dalam social media, kita perlu menjalankan siasatan. Contohnya dalam yang terbaru ni, yang ada satu lagi VIP kita juga, yang kata dia ada makan, majlis makan kan. Itu diviralkan, jadi kita kena sahkan dulu. Betulkah gambar tu gambar baru? Adakah gambar tu gambar diedit? Bila gambar tu diambil? Itu yang kita terpaksa buka kertas siasatan. Kita terpaksa ambil statement untuk mengesahkan sama ada gambar yang diviralkan tu gambar betul ataupun tak betul. Kan? Sebab tu jangan salah faham. Jangan beranggapan bahawa pihak polis ada double standard. Kalau VIP kita buka kertas siasatan. Hantar ke pejabat agensi tak. Ini melibatkan fakta-fakta yang diviralkan dalam social media. Itu yang memerlukan kita membuat siasatan lengkap. Datuk, orang yang sama lagi Datuk, semalam Datuk yang dimakan di Agro. Itu pun kita dah buka kertas siasatan tuan-tuan. Kita akan panggil YB Datuk Muhammad Rashid Hasnun, Perdana Speaker Dewan Negara tuan, untuk dia ambil statement lah, dan juga yang terlibat. Kita dipahamkan dia dengan dua orang anak dia dan juga pemilik Wila Long Agro Farm tu lah di Rengit Batu Pahat. Kita buka bawah siasatan bawah peraturan 18/1 peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit. Kita akan panggil untuk mengambil statement. Datuk, masih durian lagi tapi di PBB di Johor Bahru yang katanya petugas kesihatan makan durian, bagaimana perkembangan siasatan Datuk? Cuma kita dah buka kertas siasatan. Tunggu hasil dia lah. Itu pun benda yang diviralkan dalam social media. So kita akan buat siasatan lengkap. Kita akan panggil lah yang mana yang terlibat untuk dia ambil statement, dan kita akan panjangkan kertas ni ke kertas siasatan kepada pihak agensi untuk tindakan susulan. Long Tiger insyaAllah esok akan dituduh di Mahkamah Magistrate Tangkap. Kita dah kertas siap, DPP dah setuju untuk tuduh bawah Seksyen 506 dan juga 342. Kita tunggu esok, tuan-tuan boleh buat lah. Tuan-tuan nak buat coverage ke apa kan. Esok akan dituduh di Mahkamah Magistrate Tangkap. Okey tuan-tuan. So, sekian, terima kasih. Dua puluh orang So tuan-tuan, ini daripada 30, 20 kita dah tangkap. Ada 10 lagi yang belum ditangkap. InsyaAllah kita akan tangkap dalam waktu terdekat. Tuan-tuan tengok semua ada. Daripada Si Alam ada, Batu Pahat ada, Ganda Puteri ada, Segamat ada, Bersih, mana lagi? Peluang, Kulai, Tangkap, Pontian, JBU. Semua ada tuan-tuan. Yang sini yang sedikit yang kita buat rampasan tu, hampir 2 juta lebih dah. Dekat kondo ni. Aman . Mau ya lah. Ni. Ini simpan dadah kan. Siap simpan ni. Itu. Tuan-tuan.
Panas tu.